Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Okey, video ini mengenai contoh-contoh soalan PT3. Okey. Mari kita start daripada bahagian A. Bahagian A itu ada 20 soalan. 20 soalan tu 20 markah. Okey, mari kita start daripada soalan pertama. Soalan pertama, antara yang berikut yang manakah gandaan sepuluhnya terkecil, iaitu GSTK. Bagi 2, 4, 6. Okey. GSTK iaitu gandaan sepuluhnya terkecil. GSTK. Okey, ada dua kaedah. Kaedah pertama ialah kaedah menyeraian gandaan. Yang kaedah kedua itu pembagian berulang. So, dengan ini saya guna kaedah yang kedua untuk senang. Okey, iaitu pembagian berulang. Okey, pembagian berulang tu buat macam mana tahu? 2, 4, 6. Ini adalah kaedah pembagian berulang. So, okey, kita kena tengok 2, 4, 6 tu boleh bagi dengan 2. So, 1 ini jadi 2. So, 6 bagi 2 dapat jawapan 3. So, gandaan sepuluhnya terkecil itu kalau kita buat dalam pembagian berulang, kita kena buat sampai jawapan tu dapat 1, 1, 1. Okey, yang 2 ni bagi dengan 2 untuk jadikan 1. Okey, tinggal 3. 3 tu jangan lupa tulis kat bawah. Okey, 3 ni bagi dengan 3 untuk dapatkan 1. Okey, kita dapat jawapan yang sebelah sini tu 2, 2, 3. So, 2 darab 2 darab 3, kita dapat jawapan 12. Untuk GSTK bagi 2, 4, 6. Okey, 12. Jawapannya adalah C. Okey, mari kita tengok soalan yang kedua. Aminah mempunyai RM 560. Dia telah menggunakan 3/4 daripada wang tersebut untuk membeli sebuah jam tangan. Dan 1/4 daripada wang tersebut untuk membeli sebuah buku rujukan. Berapakah jumlah wang yang digunakan oleh Aminah untuk membeli kedua-dua barang tersebut? Okey. Soalan ni dia nak tanya berapakah jumlah duit yang dia mengguna. Okey. Yang wang yang dia ada sebelum ni adalah RM 560. Dia mengguna 3/7 daripada wang untuk membeli sebuah jam tangan. Okey, darab dengan 3/7. Okey, kita tekan je kalkulator. 560 darab 3/7. Kita dapat jawapan 240. Ini ialah dia menggunakan wang untuk membeli jam tangan. Okey, ini ialah untuk jam tangan. Okey, yang kedua. RM 560 juga dia menggunakan 1/4 daripada wang tersebut untuk membeli buku rujukan. So, sama juga darab dengan 1/4. Tekan je kalkulator. 560 darab dengan 1/4. Kita dapat jawapan 140. Wang ini dia menggunakan untuk membeli buku rujukan. Okey. Sekarang soalan kata soalan nak berapakah jumlah wang diguna. So, jumlah wang diguna tu untuk membeli jam tangan dengan buku rujukan. So, kita tambah je. 240 tambah 140. So, kita dapat jawapan 380. Yang jumlah wang dia guna untuk membeli jam tangan dan buku rujukan. So, 380. Jawapannya adalah D. Okey, mari kita tengok soalan yang ketiga. Raja 1 menunjukkan suatu jujukan nombor 3, 12, M
Lepas tu 192,768. Lepas tu N. So soalan nak cari nilai M tambah N. Okey, ini adalah soalan yang form 2 punya bab pertama, iaitu jujukan. Okey. Soalan nak kita kena cari M. So saya tulis balik soalan tu dekat sini. 192,768. Lepas tu N. Okey, kita nak cari M dulu. Okey, 3 ni macam mana jadi 12 darab 4. Kalau 3 darab dengan 4 jadi 12. So 12 darab dengan 4 untuk dapatkan M. So M sama dengan 12 darab dengan 4. Okey, tekan je kalkulator. 12 darab dengan 4. Kita dapat jawapan untuk M adalah 48. Okey, M kita dah dapat. So kita mengenal pasti. Kalau 48 darab dengan 4, ada tak dapat 192? Untuk kita mengenal pasti jawapan tu betul ke tak yang kita darab dengan 4. So tekan je kalkulator. 48 darab dengan 4, kita dapat jawapan 192. So yang jujukan itu darab dengan 4 itu betul. So yang 192 tu kena darab dengan 4, kita dapat jawapan 768. Yang 768 tu kita kena darab dengan 4 untuk dapatkan N. Okey, N sama dengan 768 darab dengan 4. Okey, darab dengan 4 kita dapat jawapan N sama dengan 3072. Okey, kita dah ada nilai M dan nilai N. So, tapi soalan nak kata cari nilai M tambah N. So, kita tambah je yang kedua-dua nilai ni. So, 48 tambah 3072 tambah, kita dapat jawapan 3120. Okey, 3120 tu jawapannya adalah B. Okey, mari kita tengok soalan yang keempat. Rajak 2 ialah catapan yang menunjukkan keputusan ujian matematik bagi 180 orang murid. Okey, ini adalah catapan. Catapan ialah macam satu bulatan tu yang jumlah sudut tu adalah 360 darjah. Jangan lupa ni. Okey, jumlah murid itu 180. Okey, sekarang soalan nak diberikan bahawa 21 orang murid mendapat kredit D. Okey, daripada 180 itu jumlah kan. Jumlah itu kredit D itu 21 orang murid. Okey, cari peratus murid yang mendapat kredit C. Dia nak cari peratus bagi kredit C. Okey, soalan ni macam mana tahu? Okey, first kita kena cari berapakah sudut bagi D. Okey, macam mana nak cari sudut bagi D? Okey, ingat ada formula. Okey, sudut sektor. Ada formula Formula itu kegerapan per jumlah. Kegerapan darab dengan 360 darjah. Ini adalah untuk mencari sudut. Okey, kalau kita contohlah kita nak cari kredit D pula, sudut bagi kredit D. Okey, inilah. Okey, kita nak cari sudut bagi kredit D. Okey, kegerapan tu berapakah murid?
murid tu 21 orang. So 21 per dengan jumlah kegerapan, jumlah murid iaitu 180. Per dengan 180 darab dengan 360 darjah untuk mendapatkan sudut bagi D. So tekan kalkulator, 21 per 180 darab dengan 360. Kita dapat jawapan 42 darjah. Jangan lupa letak darjah, nanti tolak markah. Okey. Kita dah dapat yang kredit D ni 42 darjah. Okey. Dalam satu bulatan lengkap, dia punya sudut, hasil tambah sudut semua tu sama dengan 360 darjah. So, kita dah ada kredit A tu 120. Kredit B tu, ini adalah sudut tegak. Tegak tu menunjukkan 90 darjah. So, kredit C itu kita tak tahu lagi. So, kredit D tu 42. So, kalau nak cari kredit C, sudut bagi kredit C, 360 tolak 120 darjah tolak B tu 90 darjah tolak yang D tu 42 darjah. Kita tekan je kalkulator. Okey, yang ini adalah untuk cari kredit C. Okey. 360 tolak 120 tolak 90 tolak 42. Kita dapat jawapan ialah 108. Ini adalah untuk sudut bagi kredit C. Okey. Tapi kita tak nak sudut. Soalan kata cari peratus murid yang mendapat kredit C. Okey, peratus pun ada satu formula untuk cari peratus. Peratus itu macam mana tahu? Okey, peratus. Kena cari peratus. Peratus itu sudut per 360 darjah darab dengan 100 percentage untuk mendapatkan peratus. Okey, sudut bagi kredit C sebab dia nak cari peratus murid yang mendapat kredit C juga. So kita kena letak kredit C punya sudut dia berapa. So sudut dia 108. So 108 darjah per dengan 360 darjah darab dengan 100. Okey, tekan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, 108 per dengan 360 darab dengan 100. Kita dapat jawapan 30% peratus lah. Okey, ini adalah jalan kerja bagi soalan yang keempat. So, jawapannya adalah C. Okey, mari kita tengok soalan yang kelima. Soalan yang kelima, Raja 3 menunjukkan titik PQRS yang ditanda pada satak catas. PQRS ialah sebuah segi empat sama. Okey. Segi empat sama. Segi empat sama tu panjang semua sisi adalah sama. Okey, soalan nak cari koordinat titik tengah bagi garis lurus QS. Okey, saya tanda sebagai macam ni untuk lebih faham. Okey, Q sampai S. Dia nak titik tengah lah. Titik tengah tu kita tak tahu sudut berapa koordinat bagi titik tengah. Okey. Kalau contohlah, kalau kita nak cari titik tengah, kita kena mesti ada koordinat Q dengan koordinat S untuk cari titik tengah. Okey, kita tak ada koordinat S. Okey, kita tengok. Yang ini menegak. Menegak kalau sudut X adalah sama. So, sudut dekat atas tu negatif 2. So, negatif 2. So, kita tak tahu Y dia berapa. Sebab Y dekat atas tu 3. Y dekat bawah tu kita tak tahu. Okey, jom kita cari.
Okey, soalan ni kita kena tahu jarak di antara PQ tu berapa dulu. Okey, kita buat. P itu, koordinat P itu negatif 2 per 3. Koordinat Q tu 2, 3. Okey. Kita buat formula untuk mencari jarak di antara P dengan Q. Okey, kita tengok dulu. Kita tak payah buatlah formula yang panjang sikit. Kita buat pendek je, okey? Okey, kita tengok apa yang sama dekat sini. Y ialah sama. So, kita tinggal tu X yang berbeza kan? So, kalau nak cari jarak, X2 tolak dengan X1. So, X2 tu dekat sini adalah 2. So, 2 tolak dengan negatif 2. So, negatif jadi positif. So 2 tambah 2 jadilah jawapan 4. So jarak PQ adalah 4. Okey. Jarak PQ adalah 4. Jangan lupa ini adalah segi 4 sama. Kalau sini 4, sini pun 4, sini pun 4, ke bawah pun 4 juga. Okey. Kita nak cari koordinat S. Okey. Kita tengok yang menegak tu. P dengan S. P dengan S itu jarak dia adalah 4. So, kita tulis balik koordinat P itu. P itu adalah negatif 2, 3. Okey, lepas tu koordinat S tu negatif 2 Y. Okey, ini adalah sama dengan 4 unit. Sebab jarak di antara P dengan S adalah 4. Okey. Dekat sini X sama. Negatif 2, negatif 2. So, kita cari Y. Y tu macam mana cari tahu? Ini Y2 tolak dengan Y1. Okey, Y2 tolak dengan Y1. Y2 tu dekat sini apa? 3. 3 tolak dengan Y1 tu Y. Sama dengan 4. So, 3 ni kita pindah ke sana. Dekat sini adalah positif. Kita pindah ke sana jadi negatif. Tolak. So, negatif Y. Jangan lupa letak negatif sebab depan dia ada tolak. Negatif Y sama dengan 4. Tolak 3. So, negatif Y sama dengan 1. So, kita tak nak negatif itu. Kita nak cari Y saja. So, negatif ini kita pindah ke sana. So, Y sama dengan negatif 1. Okey, kita dah dapat koordinat S. Iaitu S. Koordinat dia adalah negatif 2, negatif 1. Okey. Tapi, soalan nak Q titik tengah bagi QS. Okey, titik tengah. Kita dah ada. Q punya koordinat adalah 2, 3. Okey. S punya koordinat adalah negatif 2, negatif 1. Okey. Kita nak cari titik tengah. Titik tengah tu ada formula. Okey, jangan lupa ada formula. Formula ni saya tulis kat sini untuk anda ingat kembali. X2 tambah X. X1 tambah X2 per dengan 2. Koma Y1 tambah Y2 per dengan 2. Okey. Kita ambil Y1 dulu. Y1 tu 2. So, 2 tambah negatif 2. Negatif 2 per dengan 2. Koma Y1. Y1 tu adalah 3 tambah negatif 1. Okey. Per dengan 2. Okey, kita tekan kalkulator. 2 tambah negatif 2. Kita dapat jawapan 0. So, 0 per 2. Koma macam ni. 3 tambah negatif 1.
kita dapat jawapan 2. Okey, 2 per 2. Okey, 2 per 2. Jadi 1 sebab kita boleh tolak. Okey. 0 per 2 sama dengan 0. 0 per 2 sama dengan 0. So, 0, yang 2 per 2 dah jadilah 1. So, titik tengah bagi Q dan S adalah 0, 1. Okey, 0, 1. Jawapannya adalah A. Okey, mari kita tengok yang soalan ke-6. Okey, soalan 6. Dalam raja 4, KMO ialah garis lurus. Okey, garis lurus. Cari nilai X tambah Y. Okey, saya tunjuk dekat sini. Okey, X dekat sini. Okey, KMO. KMO lah garis lurus. So, sini adalah 130. Kalau sini 130, yang sudut dekat dalam ini 180 tolak 130 darjah. Kita dapat jawapan 50 darjah untuk dekat dalam ini. Okay, nampak kan? Untuk dalam ini adalah 50 darjah. Okey. Nampak tak? Ini adalah satu segitiga. Okey. Sudut pendalaman bagi satu segitiga adalah 180 darjah. Okey. Saya lukis kat sini. Ini adalah macam segitiga tu lah. Okey, dekat sini sudut dia adalah 53. So, dekat sini adalah 50 darjah. Kalau kita nak cari dekat sini adalah 180 tolak 53 darjah tolak 50 darjah. Okey, tekan kalkulator. 180 tolak 50 tolak 53. Kita dapat jawapan 77 darjah. Kenapa saya cari dekat sini? Sebab ada mengena. Okey, nampak tak satu Z macam ni? Z ini adalah sudut selang-seli. Okey, sudut dekat sini dengan sudut dekat sini adalah sama. Ini adalah sudut selang-seli. Macam bentuk Z lah. Okey, dekat sudut dekat sini sama. So, sini adalah X. Okey, sini 77 kita dapat. So, X sama dengan 77 darjah. So, kita dah dapat X sama dengan 77 darjah. So, mari kita cari Y pula. Okey, sini adalah 50. So, sini adalah 50 juga. Sebab ini adalah sudut bertentangan bucu. Okey, kalau sini 50, mesti sini pun 50. Okey, nampak tak? Ini adalah segitiga sama kaki. Okey, saya lukis kat sini. Segitiga tu, sudut dekat sini adalah 50 darjah. Okey, ini adalah segitiga sama kaki. Sudut pendalaman. Jumlah sudut adalah hasil tambah jumlah sudut. Kita dapat jawapan 180 darjah. Okey, 180 tolak 50 darjah bagi 2 untuk dapatkan. Okey, ini adalah Y. Ini adalah Y kan? Okey, sini pun Y juga. Sebab dia 2 sama. So, sebab itulah saya bagi dengan 2. Okey, 180 tolak 50. Kita dapat jawapan 130. 130 ni kita bagi dengan 2. Kita dapat jawapan 65 darjah untuk Y. Okey, kita dah ada X. X tambah Y tu, X tu 77. Y tu 65 darjah. So, kita tambah je. So, 77 tambah 65 sama dengan 142 darjah. Itu saja. Okey, 142 darjah, iaitu D. Okey, kita dah dapat jawapan. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ke-7.
Chan memandu kereta dengan kelajuan 120 km per jam selama 2 jam 45 minit dari rumah ke bandar M. Hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Chan dengan bandar M. Okey, sudah ini okey. Soalan ini saya baca pun saya dah faham. Soalan ini mengenai laju. Okey. Anda tahu kan apa formula untuk laju? Laju sama dengan jarak bagi masa, ataupun anda boleh lihat macam satu segitiga lah. Okey, macam satu segitiga ni anda boleh menentukan. Okey, ini adalah J. J itu jarak, sini adalah laju. Kalau ini adalah M. Okey, kalau kita nak cari laju, saya tutup guna jari untuk tutupkan laju. Tinggal jarak per masa. Kalau contohlah kita nak cari laju, kita nak cari masa pula. Masa tu kita tutup guna jari, tinggal jarak per laju. Macam tu juga. Okey, soalan ni kita nak hitung jarak. Kita nak cari jarak pula. Okey, kita nak cari jarak pula. Kita guna jari untuk tutup jarak. Tinggal apa? LM, iaitu darab. So, kita tengok dulu. Laju tu sama dengan 120, iaitu kilometer per jam. Kilometer per jam. Okey, sama dengan jarak itu kita tak tahu lagi. Okey, jam itu 2 jam 45 minit. Okey, nampak tak dekat laju tu jam. So ini adalah dalam minit. So minit ini kita kena tukar kepada jam. Okey, kalau minit tukar kepada jam, bagi 60. Okey, 45 bagi 60, kita dapat jawapan kosong. Okey, 2 jam 45 bagi 60, kita dapat jawapan 2 jam 0.75 jam. So ini jam, kita just tambah je. So 2 tambah 0.75, kita dapat jawapan 2.75 jam. Ini adalah masa yang jam untuk 2 jam 45 minit. Yang minit ini saya tukar kepada jam. Seluruh kita dapat jawapan 2.75. Okey, saya tulis balik dekat sini. 120 km per jam sama dengan jarak per 2.75 jam. Okey, kita nak cari jarak. Okey, kalau nak cari jarak, tutup guna jari jarak, iaitu laju darab dengan masa. Yang masa ni kita pindah ke sana, dekat sini bagi, kita pindah ke sana darab. So 120 darab 2.75. Kita tekan kalkulator. 120 darab 2.75. Kita dapat jawapan jarak sama dengan 330 km. Sebab ini adalah kilometer. Itu saja jawapan. Kita tengok jawapan tu mana. 330, iaitu B. Okey, mari kita tengok soalan yang ke-8. Okey, soalan yang ke-8 tu, ini adalah macam pemudahkan lah. Algebra yang pemudahkan. So saya tulis balik soalan tu dekat sini. Negatif 1/3 MN tolak 4/5 H kuasa 2 K tambah 1/2 MN tambah 3/10 H kuasa 2 K. Okey,
soalan ni kita kena buat apa tahu? Soalan ni kita kena kumpul algebra pemboleh ubah yang sama. Okey, jangan lupa kita kena kumpul pemboleh ubah yang sama. Okey, tengok ini dekat sini mn. Dekat sini mn. Ini h kuasa 2. Okey, ini pun h kuasa 2. Okey. So, mari kita kumpulkan mn dengan mn. H kuasa 2. Okey. Kumpul dengan h kuasa 2k. Okey, kita ambil yang first ni, iaitu negatif 1/3 mn. Okey, dekat sini adalah depan dia. Kita kena tengok yang operasi depan dia. Okey, iaitu tambah. So, tambah 1/2 mn. Okey, lepas tu ini adalah negatif 4/5 h kuasa 2k. Operasi yang depan tu adalah tambah. So, tambah 3/10 h kuasa 2k. Okey, kita tekan kalkulator. Negatif 1/3 tambah 1/2. Kita dapat jawapan 1/6. Jangan lupa untuk tulis pemboleh ubah, iaitu mn. Okey, kita tengok yang ini. Yang ini jangan lupa depan dia ada negatif. Okey, negatif 4/5 tambah 3/10. Okey, kita dapat jawapan negatif 1/2 pemboleh ubah tu h kuasa 2k. Itu saja jawapan untuk soalan ni. Kita tengok soalan tu kan, jawapan tu dekat mana. Okey, 1/6 mn tolak 1/2 h kuasa 2. So, jawapannya adalah C. Okey, soalan yang ke-9. Nampak sangat soalan ni tak payah nak guna kalkulator semua. Just kita kena tahu ciri-ciri dia. Okey, antara pernyataan yang berikut yang manakah benar mengenai poligon sekata? Poligon sekata. Okey, saya nak kongsikan dekat sini adalah poligon sekata tu sisi semua adalah sama. Sudut pendalaman sudut untuk poligon sekata tu adalah sama. Panjang sisi adalah sama. Okey, mari kita tengok A tu. Poligon sekata mempunyai sisi yang tidak sama panjang. Saya kata apa? Untuk poligon sekata, sisi adalah sama panjang. So, dekat sini adalah tidak sama panjang. So, ini adalah salah sebab soalan kata apa yang manakah benar mengenai. Benar. Highlight Okey, saya highlight sebab banyak orang confuse dekat sini. Sebab tak tahu key point itu apa. Okey, soalan tu benar. Okey. Yang kedua, saiz sudut pendalaman poligon sekata adalah tidak sama. Saya kata apa? Yang saiz sudut pendalaman poligon sekata itu adalah sama, tapi dekat sini tidak sama. So, ini adalah palsu. Okey, kita tengok yang C. Bilangan paksi simetrik bagi sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisi poligon itu. Betul, sebab okey, contohlah dekat sini saya lukis satu pentagon lah. Pentagon. Okey, satu pentagon lukisan saya buruk juga. Okey. Ini adalah satu pentagon. Okey. Paksi simetrik bagi pentagon adalah kita kena kira berapakah sisi dia, berapa sisi. Ada pentagon adalah 1 2 3 4 5 sisi. So, paksi simetrik pun 5. Okey, ini adalah betul. Okey, kita tengok D dulu. Okey, kalau satu betul, jangan lupa untuk tengok yang lain sebab mungkin ini betul. Mungkin soalan macam salah kot. So, kita kena tengok sampai habis. Okey. Hasil tambah sudut peluaran dan sudut pendalaman sebuah poligon sekata ialah
360. Ini adalah salah. Sebab sudut peluaran tu, hasil tambah sudut peluaran tu 360 tu betul. Tapi sudut pendalaman, kalau kita tambah hasil tambah sudut pendalaman tu bukan 360. Dia mungkin beri jawapan yang lain. Tapi peluaran tu betul. Sudut pendalaman tu salah. So ini adalah salah. So jawapannya adalah C. Okey, kita tengok soalan yang 10. Okey, Raja 5 menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. PR ialah diameter bagi bulatan itu. Okey, saya tunjuk kat sini. P sampai R adalah diameter. Okey, ini adalah bab 6. Ini adalah bab 6 untuk tingkatan 3. Tingkatan 3 bab 6 tu ada mempunyai banyak ciri-ciri. Untuk satu bulatan tu ada banyak ciri-ciri. Okey, kita nak cari X tambah Y tambah Z. Okey, X tambah Y tambah Z. Okay. Ini adalah diameter. Kalau diameter, sudut dekat atas ini adalah 90 darjah. Okey, sudut dekat atas ni 90 darjah. Nampak tak? X 70 Y. Okey, X tambah 70 tambah Y sama dengan 90 darjah. Okey, kita nak Y dengan X saja. So yang 70 ni kita pindah ke sana, jadi tolak. X tambah Y sama dengan 90 tolak 70 darjah. Okey, X tambah Y sama dengan 20 darjah. Okey, kita hasil tambah X tambah Y sama dengan 20 darjah. Okey, kita tengok yang Z pula. Kita dah cari X dan Y, kita cari Z pula. Okey, nampak tak? Okey, ini adalah sisi 4 kitaran. Nampak tak dekat sini? Soalan ni kita kena tahu bentuk-bentuk, kita kena cari. Okey, sudut sisi 4 kitaran ini, sudut bertentangan adalah hasil tambah sudut bertentangan menjadi 180 darjah. Okey, ini adalah 70. Depan dia ada Z. Okey, Z tambah dengan 70, kita dapat jawapan 180. Okey, Z sama dengan 180 tolak dengan 70 darjah. Okey, Z sama dengan 110 darjah. Okey, kita dah dapat Z sama dengan 110. So X tambah Y tu sama dengan 20. So Z adalah tambah 110. Sebab soalan nak X tambah Y tambah Z. Okey, kita dapat jawapan 130 darjah. Okey, 130 darjah tu jawapannya adalah A. Okey, saya kongsikan dekat sini adalah yang soalan 10 ini. Dalam bab ini ada mempunyai banyak ciri. So kalau exam keluar pun soalan ini macam ni, kalau keluar dalam exam, jangan pening. Tengok betul-betul dengan bentuk yang apa, guna ciri-ciri yang betul. Okey, saya harap anda faham. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya, iaitu soalan 11. Diberikan bahawa, okey, dalam satu pecahan lah. Okey, kita nak cari nilai K. Okey, soalan ini saya tulis kat sini. Negatif 6K tolak 9 per 3 sama dengan 2K tambah 9 per 5. Okey, soalan nak cari nilai K. Okey, soalan macam ni anda kena guna buat pendarapan silang.
Okey, butterfly method lah. Pendarapan silang. Okey, 5 ni darab dengan dekat atas ni. Yang 3 ni darab dengan 2K tambah 9. So, 5 kurungan negatif 6K tolak 9. Untuk kurungan sama dengan, sebab tengah ni adalah sama dengan. So, 2K tambah 9. Okey. Lepas tu, kita kena darab dengan nombor ini dalam. Okey. 5 ni darab dengan negatif 6. Okey. 5 ni positif. Darab dengan negatif, jadi negatif juga. 5 darab 6, negatif 30K. Okey, ini positif. Positif darab dengan negatif, jadi negatif juga. Negatif 5 darab 9, 45. Okey, lepas tu yang 3 ni kita kena darab dengan dalam. 3 darab 2K. 3 darab 2K itu 6K. Oh, 3 darab dengan 9. 3 darab dengan 9, anda dapat jawapan 27. Ini adalah positif. Positif juga 27. Okey, kita dapat macam satu bentuk macam ni. So, dengan ini kita kena buat apa tahu? Kita kena kumpulkan K. Okey, K ini kita pindah ke sini. Yang negatif 45 ni kita pindah ke sana. Okey, negatif 30K. Ini positif. Kita pindah ke sana jadi negatif. Tolak 6K. Sama dengan 27. Ini adalah negatif. Kita pindah ke sana jadi positif. Tambah 45. Okey, 27 tambah dengan 45. Kita dapat jawapan 72. Okey, yang ini negatif 30. Negatif 30 tolak dengan 6. Kita dapat jawapan negatif 36. Jangan lupa untuk tulis K. Okey. Tapi sekarang nak cari nilai K juga. Ini adalah dekat sini adalah darab. Kita pindah ke sana yang negatif 36 ni. Jadi bagi kod K sama dengan 72 bagi negatif 36. So kita tekan kalkulator. 72 bagi negatif 36. Kita dapat jawapan K sama dengan negatif 2. Okey, ini adalah nilai untuk K, iaitu negatif 2. Okey, negatif 2 iaitu A. Okey, kita tengok soalan bentuk macam ni. Macam panjang-panjang lah tulis lah. Okey, jangan pening, kita tengok soalan. Sebuah mangkuk berbentuk hemisfera. Okey, saya tak pandai lukis. Saya just lukis macam ni. Okey, ini adalah hemisfera. Okey. Ini adalah hemisfera. Okey. Dengan diameter dia 12 cm. Diameter dia dekat sini pusat. So, sini sampai sini adalah 12 cm. Okey. Diisi dengan air sehingga penuh. So, penuh lah. Semua ni air lah. Okey. Hemisfera ini penuh dengan air. Okey. Lepas tu air tu kemudiannya dituang ke dalam sebuah jug yang berbentuk silinder. Ini adalah silinder. Okey, dengan diameter dia 8 cm. So, diameter dia adalah 8 cm. Cari tinggi dalam sentimeter paras air di dalam jug itu. Dia nak tinggi. Kita kena cari tinggi. Okey. Okey, soalan ini kita kena tahu formula untuk. Okey. Ini adalah hemisfera. Kalau sini dia mengandungi air. Air itu kalau bukan, kita kena cari luas. Ingat, ini adalah air. Air mesti adalah isi padu. So, bukan luas isi padu. So, isi padu hemisfera. Hemisfera adalah 2/3
pi J kuasa 3. Okey. Okey. Sama dengan 2/3 darab dengan 22/7. Okey, pi itu saya guna 22/7. Anda juga boleh guna 3.142. Okey, darab dengan J kuasa 3. Okey. Dekat sini adalah diameter adalah 12. Okey, diameter adalah 12 cm. Kita nak jejari. So, 12 ini kita kena bagi dengan 2. Kita dapat jawapan 6 cm. So, 6 kuasa 3. Kita tekan kalkulator. 2/3 darab dengan 22/7 darab dengan 6 kuasa 3. Kita dapat jawapan. Saya tulis dalam bentuk pecahan 3168 per dengan 7 cm padu. Okey. Ini adalah isi padu bagi hemisfera adalah yang jumlah air. Ini adalah isi padu bagi jumlah air. Yang ini dia tuang ke dalam silinder itu, yang jug itu. Okey. Untuk isi padu bagi silinder ialah pi J kuasa 2. Pi J kuasa 2 T. Okey. Pi itu 22/7 darab dengan jejari. Jejari adalah bukan 8 cm 8 cm ni bagi diameter. Kalau nak cari jejari, 8 bagi 2, kita dapat jawapan 4 cm. So, darab dengan 4 kuasa 2 darab dengan T sama dengan 3168/7. Okey. Yang silinder kan, isi padu silinder ni, air ni, contohlah air dekat sini lah sampai sini. Okey, kita tak tahu tinggi dia berapa air tu. Okey, yang isi padu air ni kita tuang ke dalam jug ini. So, ini adalah isi padu silinder sama dengan air itu. Okey. Kita kena darab dengan ini dulu. 22/7 darab dengan 4 kuasa 2. So, kita dapat jawapan. Saya tulis kat sini Okey, 352/7. Okey, darab dengan tinggi sama dengan 3168/7. Okey, anda nampak kan? Okey, saya tulis kat sini Okey. Ini adalah dekat sini adalah darab sebab kita nak cari tinggi. So, dekat sini darab, kita pindah ke sana. Jadi, bagi T sama dengan 3168/7 bagi dengan 352/7. Okey, kita tekan kalkulator. 3168/7 bagi 352/7. Kita dapat jawapan T sama dengan 9 cm. Okey, tinggi adalah 9 cm. Anda faham kan yang saya buat untuk soalan ni? Kita kena cari hemisfera, isi padu hemisfera dulu. Sebab ini adalah air. So, kita kena cari isi padu hemisfera dulu. So, saya dapat jawapan ni. Ini adalah isi padu bagi air. So, lepas tu yang air ni dia tuang dalam silinder ni. So, isi padu silinder tu kita kena buat. So, sama dengan isi padu air. So, kita buat. Kita kena cari tinggi. So, yang dekat sini darab. Kita pindah ke sana untuk cari tinggi. So, tinggi adalah 9 cm. So, jawapannya adalah B. Okey, kita tengok soalan yang 13. Okey, luas sebenar sebuah segi empat sama ialah 100 cm. Hitung skala yang digunakan jika luas lukisan berskala ialah 25 cm. Okey, jom kita buat untuk soalan ini. Okey, soalan ini saya buat kat sini. Okey,
Okey, luas sebenar. Okey. Hitungkan skala. Okey, skala. Skala sama dengan ukuran lukisan per ukuran sebenar. Ini adalah formula untuk skala. Okey, kita tak tahu skala tapi kita dah ada ukuran lukisan. Okey. Tapi luas sebenar. Okey, luas sebenar. Luas sebenar adalah 100 cm padu. Okey, 100 cm kuasa 2. Okey. Ini adalah satu segi empat sama. So, sisi dia adalah semua sama. So, kalau kita nak cari satu panjang ni adalah kita kena punca kuasa 2 untuk 100 ini. Kita dapat jawapan 10 cm. Oh, panjang. Okey, untuk satu sisi lah panjang ni adalah 10 cm. Panjang dia adalah 10 cm. Okey. Lepas tu, kita kena tengok yang lukisan berskala. Lukisan berskala. Okey. Ialah sama dengan 25 cm kuasa 2. Ini pun adalah segi empat sama. So, kita nak cari satu panjang sisi adalah kita kena buat punca kuasa 2 25. Kalau punca kuasa 2 25, kita dapat jawapan 25 cm. So, panjang untuk lukisan berskala adalah 5 cm. Okey, kita nak cari skala. Skala sama dengan lukisan berskala dia berapa? 5 cm. 5 per lukisan sebenar tu, ukuran sebenar kan? Ukuran sebenar tu 10 cm. 10 cm. Skala sama dengan 5 per 10. So, kita kena pemudahkan 5 per 10 ni. Jadi, 1 per 2. Skala dia adalah 1 per 2. So, contohlah. Memang dalam ini, skala ini, memang murid tu tulis dalam nisbah juga. So, 1 nisbah 2. Tu saja untuk skala bagi yang ini. Okay, soalan ini, dia dah bagi luas. Tapi, kita kena cari panjang untuk satu panjang dia berapa. Sebab, formula untuk skala ukuran lukisan. Ukuran tu satu ukuran lah. Bukan dia cari, bukan skala tu sama dengan luas lukisan per dengan luas sebenar. Bukan. Dia nak ukuran lukisan per dengan ukuran sebenar. Ukuran tu kita kena cari satu panjang. Itu 10 cm. Ini adalah untuk sebenar. Okey. Untuk lukisan berskala, dia punya luas tu 25. Okey, 25 tu kita kena punca kuasa 2 untuk dapatkan panjang untuk satu sisi, iaitu 5 cm. So, kalau nak cari skala, ukuran lukisan tu 5 per 10. 5 per 10 kita pemudahkan 1 per 2. 1 per 2 tu kita tulis dalam nisbah 1 nisbah 2. So, jawapannya adalah A. Okey, kita tengok soalan yang 14. Soalan 14 ini diberikan Y tambah 3Z sama dengan negatif 1 dan 3Z sama dengan 4. Hitung nilai Y. Okey. Saya tulis kat sini. Y tambah 3Z sama dengan negatif 1. Okey. Dia bagi satu ni, 3Z sama dengan 4. Okey, dia nak cari nilai Y. Kita kena cari nilai Y. Okey. Y tu kita tak tahu. Tulis balik. Y tambah 3Z. 3Z ini sama dengan 4. So, kita gantikan 3Z ini sebagai
4 sama dengan negatif 1. Okey, sini adalah positif. Positif 4, kita pindah ke sana jadi negatif. So, Y sama dengan negatif 1 tolak dengan 4. So, tekanlah kalkulator. Negatif 1 tolak 4. Kita dapat jawapan Y sama dengan negatif 5. Okey, Y sama dengan negatif 5. Iaitu B. Okey, kita tengok soalan yang 15. Okey, Raja 6 menunjukkan sebuah segi 4 tepat, iaitu KLMN. Iaitu KLMN. Ini adalah satu segi 4 tepat. Diberikan bahawa tangent X. Kalau kita tahulah, ini adalah soalan sebagai nisbah trigonometri. Okey. Ini adalah soalan dia. Ini adalah satu segi 4 tepat. Sini adalah ada sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. Sini X. Sini adalah 10 cm. Ini adalah sudut bertegak. Sini adalah 16 cm. Ini M. Sini adalah N. Sini adalah K. Ini adalah L. Ini adalah J. Okey. Diberikan tangent X. Tangent X sama dengan 0.8. Okey. Tangent ini adalah tangent sama dengan bertentangan bersebelahan. Okey. Ini adalah 0.8 per dengan 1. Okey, ini 0.8 tu adalah bertentangan. 1 adalah mewakili bersebelahan. Okey, kita buat cara yang senang je. Okey, X adalah X dekat sini. Okey, yang depan dia adalah bertentangan. Bertentangan adalah 0.8. Yang bersebelahan adalah, ini adalah sebelah, iaitu 1. Tapi dekat sini adalah 10. Macam mana jadi 10? Yang 1 ini kita darab dengan 10 untuk menjadikan 10 cm. Kalau kita darab dengan dekat sini 10, kita kena 0.8 tu kena darab dengan 10 juga. Okey. Kalau saya saya lukis satu segitiga yang bersudut tegak yang dekat sini. Sini adalah 10 cm. Dekat sini bawah ni kena darab dengan 10. Kalau darab dengan 10, dapatlah jawapan 8 cm. Okey, tapi kita dah ada LJ adalah 8 cm. Okey, soalan nak cari panjang dalam centimeter LM, iaitu L sampai M. Okey, dia nak L sampai M. So, kita tambah je lah. 8 tambah 16. 8 tambah 16. Okey, 8 tambah 16. Kita dapat jawapan 24, iaitu C. Okey, kita tengok soalan seterusnya. 16. Okey, diberikan M. Okey, dekat sini, ini adalah simbol adalah lebih besar. Okey, saya tunjukkan sini. Ini adalah ketersamaan linear. Okey, ini adalah lebih besar. Okey, simbol ini adalah lebih kecil. Okey, ada lagi. Ini adalah lebih besar atau sama dengan. Ini adalah kurang
atau sama dengan. Okey. Tapi kita tengok. M itu simbol macam ni. Simbol macam ni adalah lebih besar. Lebih besar daripada negatif M. Okey, lepas tu dan M ini lebih kecil daripada 2. Ini adalah simbol adalah lebih kecil. Okey. Dia nak carikan nilai keadaan M ialah integer. Cari nilai yang mungkin M. Bagi M. Dia nak M. M itu berapa? Nilai yang mungkin lah. Okey. Kita buat dalam bentuk macam ni. Ini adalah negatif 5. Negatif 5 mesti adalah dekat sebelah kiri. Sebab dia adalah negatif. Ini adalah 2. 2 tu sebelah kanan. Sebab dia adalah positif. So, kita tengok M itu negatif 5 dekat sini. Dia menunjukkan ke kanan. So negatif 2 ni kita pindah ke sini adalah tanda dia dekat sebelah pergi ke kiri. Okey. Tengah-tengah ni adalah jawapan, iaitu M itu lebih besar daripada negatif 5. So negatif 5 dia besar kalau negatif M sama dengan negatif 4, negatif 3, negatif 2. Ini adalah negatif 1. Lepas tu kosong. Lepas tu 1. Lepas tu 2. 2 tu kena ambil tak? Tidak. Sebab dia tu bukan simbol macam ni. Bukan sama dengan. Dia adalah kurang. So, M adalah kurang daripada 2. Kurang daripada 2 tu, dia bermula daripada 1. Okey. Ini adalah jawapan. So, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1. Jawapannya adalah C. Okey. Sekarang kita tengok soalan yang 17. Raja 7 menunjukkan titik K yang tanda dekat atas itu adalah image bagi titik K di bawah suatu translasi. Okey. Ini adalah image. Ini adalah objek. Okey, kita tengok. Kita start daripada objek dulu. Objek ini pergi ke sebelah, iaitu 2. Lepas tu atas. Atas tu 4. So 2 positif sebab dia pergi kanan, bukan ke kiri. Kalau kiri jadi negatif, dia pergi ke kanan. So jadi positif 2 naik ke atas. Atas tu positif. So positif 4. Ini adalah translasi. Ini adalah translasi. Okey, saya tulis kat sini Okey. Ini adalah translasi. Okey, soalan antara titik A, B, C, D yang manakah image bagi titik L di bawah translasi yang sama. Okey, dia nak translasi yang sama. Yang translasi ini iaitu 2, 4. So, A, B, C, D yang manakah dia punya objek. Okey, ini ada yang manakah dia punya image. So, ini adalah objek. So, kita kena cari image. So, yang ini L itu objek kan. Dia pergi ke sebelah kanan. Kanan tu 2. 1, 2. Dia naik ke atas 4. So 1, 2, 3, 4. So antara titik A, B, C, D yang manakah image bagi titik L? Image bagi titik L adalah B. Itu saja jawapan. Kita kena tahu translasi. Lepas tu kita kena gerakan jarak dia lah. Gerakan berapa kita gerakan. Okey. Okey, mari kita tengok soalan ke-18. Okey, diberikan 8y tolak 2h sama dengan 3hy tambah h. Ungkapkan y dalam sebutan h. Okey, dia nak ungkapkan y.
Okey, saya tulis dekat soalan ni dekat sini. Okey. 8Y tolak 2H sama dengan HY tambah H. Okey. Soalan macam ni kita kena buat apa tahu? Kita kena ungkapkan Y. Ungkapkan Y kalau kita kena kumpulkan Y dulu. So, ini adalah 2H. Kita pindah ke sana. So, yang ini HY sebab dekat sini ada Y. Kita pindah ke sana. Okey, ini adalah negatif. Pindah ke sana, positif. Ini adalah positif. Pindah ke sini, negatif. So, 8Y tolak HY sama dengan H tambah. Sebab negatif pindah ke sana, jadi positif 2H. Okey, anda lihat dekat sini. H tambah 2H sama dengan 3H. Okey. Kita tulis balik 8Y tolak HY. Okey. Kita kena tengok dekat sini. Kita kena faktorkan Y tu. Okey, dekat sini 8Y tolak HY. Dekat sini apa yang sama? Y yang sama. Kita kena faktorkan Y. Y tu letak kat luar. Lepas tu kurungan 8 tolak H. Tutup kurungan sama dengan 3H. Okey, kita nak ungkapkan Y. Kita tak nak kita kena tendang yang apa yang sebelah Y. So Y sebelah Y adalah 8 tolak H. Dekat sini adalah darab. Kita pindah ke sana, bagi. So Y sama dengan 3H per 8 tolak H. Ini adalah jawapan untuk Y. Okey, kalau kita nak cari ungkapkan Y pula, Y tu alone dekat sini. Jadi alone dekat sini. Okey. Jawapannya adalah Y sama dengan 3H per 8 tolak H. So, jawapannya adalah D. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan 19. Dalam Raja 8, JKL ialah sebuah segitiga sama kaki. Okey. JKL adalah sebuah segitiga sama kaki. Okey. PQ ialah lengkuk bulatan yang berpusat di J. Okey. Ini adalah pusat lah. J adalah pusat. Okey. Soalan ni kita kena tengok betul-betul. Okey, saya lukis kat sini dulu. Bentuk macam ni. Q, K, P, L. Ini adalah J. Ini adalah kawasan yang berlori. Okey. Soalan ni JK. JK tu dekat mana? J sampai K. Dekat sini sama dengan dekat sini. Okey. JK sama dengan JL. Okey, ini adalah satu. Okey, lepas tu JKL iaitu JKL. Nampak tak? JKL. Okey, JKL adalah 70 darjah. JKL. Tengah tu ada huruf apa? K. K itu adalah 70 darjah. So, dekat K ni 70 darjah. Okey, lepas tu JL. JL. J sampai L adalah 27 cm. Okey, KL adalah 16 cm. K sampai L adalah 16 cm. Okey, dan JK. JK tu sama dengan 3 KQ. Okey, dekat sini kita cari KQ dulu. Itu macam mana tahu? Okey, JK tu berapa? JK sama dengan JL. JK sama dengan JL kan? So, JL adalah 27. So, JK adalah 27 juga. So, 27 sama dengan 3 KQ. Okey, kita nak cari KQ. So, dekat sini adalah darab. Kita pindah ke sana. 27 bagi dengan 3.
27 bagi dengan 3, kita dapat jawapan 9. So, bagi dengan 3, kita dapat jawapan untuk KQ, iaitu KQ sama dengan 9 cm. Okey, KQ adalah 9 cm. Okey, kita dah dapat dekat sini adalah 9 cm. So, JQ adalah, J sampai Q adalah dekat sini jumlah adalah 27. 27 tu kita kena tolak dekat 9. 27 tolak 9, kita dapat jawapan JQ adalah 18 cm. Okey, hitungkan perimeter dalam sentimeter kawasan yang berlori. Okey, soalan kata nak yang berlori saja. Dia nak perimeter yang berlori saja. Okey, kita dah dapat dekat sini 9. Dekat sini 16. Dekat sini pun 9 juga. Kita nak cari yang panjang lengkung. Saya buat yang kawasan yang berlori saja. Macam ni bentuk dia. Ni adalah bentuk dia. Okey, sini adalah 16 cm. Ini adalah 9 cm. Ini adalah 9 cm. Kita tak tahu panjang lengkung dia berapa. Okey, kita nak cari panjang lengkung dia berapa. Okey, sini sampai sini adalah jejari. Jejari adalah 18 cm. So, okey, kita kena tahu pusat dia berapa. Okey, pusat dia berapa kita kena tahu. Kalau sini adalah 70 darjah, dekat sini pun 70 darjah. Sebab ini adalah segi 3 sama kaki. Segi 3 sama kaki. So, sudut hasil tambah sudut segi 3, kita dapat jawapan 180 darjah. So, dekat sini adalah 70. Dekat sini pun 70. So, 180 tolak 70 tolak 70 darjah. Kita dapat jawapan 180 tolak 70 tolak 70. Kita dapat jawapan untuk dekat J adalah 40 darjah. Okey, ini adalah yang macam panjang lengkung lah. Yang sudut dekat sini adalah 40. Yang jejari adalah 18 cm. Kita nak cari panjang lengkung. So, ada formula, jangan lupa Okey, panjang lengkung per dengan lilitan bulatan sama dengan sudut pada pusat per dengan 360. Okey, kita dah ada panjang lengkung dia. Kita tak tahu lagi. Kita tulis sebagai PL per dengan lilitan bulatan. Lilitan bulatan tu 2 pi J. 2 darab 22 per 7 darab dengan jejari iaitu 18. Sama dengan sudut pada pusat. Sudut pada pusat tu 40 darjah. 40 darjah per dengan 360 darjah. Okey, kita yang dekat sini adalah bagi kita pindah ke sana, jadi darab PL sama dengan 40 per 360. Excuse. Okey, 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 18. Okey, kita tekan kalkulator untuk dapatkan jawapan. 40 per 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 18. Kita dapat jawapan PL sama dengan 88 per 7. Okey, kita dapat 88 per 7. Okey. Okey, dekat sini adalah dia nak perimeter. Perimeter ni kita kena tambah 9 tambah 16 tambah 9 tambah 88 per 7. Okey.
Iaitu 9 tambah 9 tambah 16 tambah 88 per 7. Okey. 9 tambah 9 tambah 16, kita dapat jawapan 34. Tambah dengan 88 per 7. Okey, kita tengok jawapan-jawapan. Jawapan semua tu ada pi. Pi tu yang 88 per 7 tu kita kena bagi dengan 22 per 7. 88 per 7 bagi dengan 22 per 7. Kita dapat jawapan yang ini kita kena bagi dengan 22 per 7. Kita jawapan dia dalam bentuk pi. Pi dia dekat sini. Kita kena ada dekat sini. So, yang ini kalau kita bagi, kita dapatlah jawapan 34 tambah 4 pi. Okey, contohlah ini kan 4. Okey, 4 darab dengan 22 per 7. Kita dapat 88 per 7. Okey, kita tulis sebagai jawapan macam ni. Bentuk macam ni. Untuk soalan yang ni, kita dapatlah jawapan B. Okey, soalan yang terakhir. Last. Soalan yang 20. Antara yang berikut, set nombor yang manakah membentukkan sebuah segitiga bersudut tegak? Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, saya lukis kat sini. Ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Okey, sini adalah 90 darjah. Depan dia adalah hipotenus. Ini adalah hipotenus. Okey, kita tengok soalan pertama dulu. Okey, tanpa guna kalkulator lah. Tanpa menggunakan kalkulator, macam mana nak buat soalan yang ni? Okey, soalan yang pertama tu, dia ada 6 cm, 12 cm, 13 cm. Okey, hipotenus lah, ini adalah panjang yang terpanjang. So, hipotenus adalah 13. Sebab ini adalah nilai yang tertinggi, iaitu ini adalah sebagai hipotenus. Okey, hasil tambah 6 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 13 cm. So, jom kita buat. Punca kuasa 2, 6 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. 6 kuasa 2 tu 36 tambah 12 kuasa 2 144. Okey, 36 tambah 144. Kita dapat jawapan 180. Punca kuasa 2 180. Kita dapat jawapan dalam perpuluhan 13.4.1. So, ini adalah salah. Sebab dia ada dalam bentuk perpuluhan. Okey, soalan pertama adalah salah. Okey, kita tengok yang kedua, iaitu B. B itu dia bagi 8 cm, 15 cm, 18 cm. Okey, dekat sini nilai yang tertinggi adalah 18. Dia sebagai hipotenus. So, 8 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2, kita kena dapat 18 cm. So, jom kita try untuk dapatkan 18 cm. So, punca kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey, sama dengan 8 kuasa 2 64. 15 kuasa 2 225. So 225 tambah dengan 64. 225 tambah dengan 64, kita dapat jawapan 289. 289 kita kena punca kuasa 2. 289 kita kena punca kuasa 2. Kita dapat jawapan 17 cm. Tapi dekat sini adalah 18 cm. So, B adalah salah. Anda boleh juga ingat, anda boleh juga hafal yang ini. Tapi untuk saya bagi, untuk anda buat metod yang senang. Tak payah nak buat lukis satu segitiga, label, tak payah. Untuk senang ni,
anda kena tengok nilai yang tertinggi itu hypotenuse. Hasil tambah yang 2 ni dapat tak jawapan yang 18 cm. So dekat sini tak dapat. So ini adalah salah. Okey, kita tengok yang C. 9 cm, 10 cm, 15 cm. Okey, 15 cm yang nilai yang tertinggi, iaitu sebagai hypotenuse. Okey, hasil tambah 9 kuasa 2, 10 kuasa 2 sama dengan 15 cm. So, jom kita buat. 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, 9 kuasa 2, 81. Tambah 100. So, 81 tambah 100, 181. 100 punca kuasa 2, 181. Kita dapat jawapan dalam perpuluhan, iaitu 13.45 macam tu lah, bla 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 bla. Okey. So, ada tak dapat 15? Tidak. Ini pun adalah salah. Okey, kita tengok yang D, yang terakhir. 10 cm per 24 cm 26 cm. Okey, nilai yang tertinggi dekat sini adalah 26. Dia ni sebagai hypotenuse. 10 kuasa 2 tambah dengan 24 kuasa 2 sama dengan 26 ke tak? Kita tengok. Okey, 10 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Punca kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2 100 tambah 24 kuasa 2 576. Punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 100 tambah dengan 576 676. Okey, punca kuasa 2 676, iaitu 676. Kita dapat jawapan 26 cm. Ada tak 26 cm? Ada. Ini adalah betul. So, jawapannya adalah D. Okey, itu saja daripada saya dari PT3. Contoh-contoh soalan PT3 daripada bahagian A. Okey, saya harap video ini membantu anda untuk buat latihan. Okey, terima kasih.